Kenal tak pakcik ni? Ini adalah Mas Elon. Satu perkara latest yang pakcik Elon ni buat is hari tu beliau membeli Twitter, 9% of it. For your information, ini adalah kali pertama dekat dalam sejarah dunia a major car company akan membeli major social media outlet. Tak pernah jadi lagi sebelum ni. Apa yang akan jadi dekat Twitter lepas ni? Sebab banyak benda yang Mas Elon nak buat tu dengan Twitter. And kenapa dia nak beli Twitter sebenarnya? Apa benefit yang dia dapat? Saya cover full artikel dekat dalam buatbincang.com. And jom start. Satu yang saya tak suka pasal Elon Musk is dia tak pernah beli Aerolavia. Pantang aku benda-benda macam ni. Saya tak sure dia tak nak beli ataupun tak pernah dengar pasal Aerolavia. Tapi for sure Mas Elon tergolong dekat dalam kalangan orang-orang yang kerugian. Dia wangi dia. Macam mana nak buat appointment dengan Elon Musk? Dia boleh cakap Melayu Rugi Mas Elon tak pasang Aerolavia. Datang dengan 4 pilihan wangian. Dapatkan sekarang. Sementara voucher masih ada. At first, Mas Elon acquire 9% of Twitter dengan nilai $2.89 billion. After that decision, Twitter punya share naik and makin mahal. Tapi beliau dia tak nak stop kat situ. Mas Elon dia cakap dia nak buat perubahan dekat Twitter and changes tu cuma boleh berlaku bila dia own whole Twitter. Jadi apa dia buat? Dia buat move yang sama dengan Batman. And that is, dia offer untuk beli seluruh Twitter. Maksudnya, Mas Elon akan buat transaction sebanyak 44 billion cash. Kita kalau 44 billion terasa babe. Tapi Mas Elon dia ada net worth of $280 billion. Jadi bukan isu besar pun untuk pakcik kita seorang ni. Yes, kita memang tengah sembang billion-billion sekarang. Kita nak tahu kenapa sebuah major company nak beli syarikat social media. Daripada front end, Elon Musk bagi jawapan yang pembelian ini bukan untuk buat profit ataupun sebagai sebuah investment, tapi dia nak beli as a good service to the public. Mas Elon dia nak unlock the true potential of Twitter. Dia nak bagi free speech, complete freedom of speech to be top priority. Tapi tu yang dia cakap lah, tak buat pun lagi. Sebab tak ramai yang percaya sangat dengan dia ni. Ni sebab dia. Elon Musk akan tukar platform ni punya features and policy. Nak tambah edit button untuk allow user untuk tukar tweet asal. Second, Twitter ban pun dia nak lupuskan. Mas Elon ni nak tukar kepada temporary suspension instead of total ban. Ketiga, ni signature move Mas Elon lah. And that is untuk buatkan Twitter punya coding structure jadi transparent and accessible to public. Tengah-tengah dah pun dia cakap yang once dia beli Twitter, dia akan jadikan platform ni open source for coders. Open source. Bila dia buat macam tu, seluruh dunia boleh tengok data punya company, identify masalah yang wujud and offer solution instead of cari solution sesama pekerja Twitter. Pekerja Twitter dia beribu orang, tapi world coders ada juta. Pandai kan? Pandai. Signature move ni dah jadi dah pun sebelum ni dekat Tesla, bila dia buat semua EV pattern Tesla menjadi open source and kita boleh access online. Hari ni, most car maker yang buat kereta EV akan sedikit sebanyak implement pattern Tesla dekat dalam kereta dia orang. Nampak macam untuk kebaikan sejagat kan? Dan sajat. Saya tak nafikan, memang betul. I'm Elon Musk. And kita rasa yang bila kita buat something open source to public, mungkin kita akan create risiko untuk ada competition untuk diri sendiri. Tapi bila orang tu yang paling kaya dekat dunia, and once competition tu wujud, mudah untuk kita jadikan competition tu milik kita. Macam Mak Zulaika lah, asal dia buat Facebook je. Tapi bila dia nampak yang Instagram gain popularity and screen time, apa Mak buat? Dia beli je Instagram terus. Batman moves. Daripada business perspektif, there is a real reason for somebody to buy a social media platform, and that is marketing power. Kita tahu sekarang Amerika punya presiden Joe Biden, salah satu strategi paling utama dia untuk menang election 2020 adalah dengan cara buat kempen besar-besaran daripada Twitter. Result dia, jadi presiden dah sekarang atuk tu. Dan kita boleh baca sendiri apa punca dia. Ini masa sudah berubah. Screen time untuk televisyen dah tak sebanyak satu masa dulu. Majoriti orang hari ni lebih tertumpu kepada streaming device and social media. Sebab majoriti orang dah tak tengok komersial dekat TV, social media pula yang ambil alih. Plus, ada satu lagi social media factor yang buatkan orang makin kurang pilih TV. And that is influencers.
Most big brand yang ada dekat social media hari ni akan guna influencer as diorang punya brand ambassador. Viral post dekat IG, TikTok daripada influencer ni akan spread dekat seluruh negara, even dunia, and reaching jutaan millennial and Gen Z. Biasanya younger generation tak rely and tak kisah 1 second pun dekat TV. Generasi ni dia lagi prefer untuk tengok influencer diorang buat apa saja dekat depan smartphone. And bila influencer yang sama bercakap pasal satu perkara, macam contohlah election tadi kan, siapa yang patut jadi next president, influencer ni lah yang akan bagi impact yang paling besar dekat diorang. And at some point, influencer lebih dipercayai even daripada parent diorang sendiri. Itu fakta bit. Korang pun mesti pernah buat something kan sebab influencer favourite korang buat. Mesti adanya. Saya sendiri pun kalau yang belah global punya, saya memang peminat tegur Conan O'Brien, TV host. Kalau perasan channel ni ada logo tulisan Team Logia tu, dekat Conan O'Brien channel dia logo ada tulisan Team Coco. Kalau Malaysia pula ni lah, kalau otomotif Abang Jaafar, Abang Gan, dua tu power gila. Abang Jaafar memang tak pernah jumpa, Abang Gan pernah. Masa launching S50 Sepang. So, balik pada korang balik, satu perkara yang famous di social media hari ni, and that is cancel culture. Kau buatlah pelik sikit, jual seluar transparent ke apa, esok cancel lah korang. Malaysia saya tak sure, tapi Korea dia memang kuat gila. Once Mas Allen acquire Twitter, secara tak langsung dia actually hold the key to cancel culture. Media adalah tools yang paling hebat untuk manifesto and agenda. Apa saja yang keluar dekat media, kalau cukup kuat, benda yang paling bodoh pun orang akan ikut. Betul kan? Apa saja. Makanan, fashion sense, music, idea. Setiap carmaker yang ada keluarkan kereta EV yang tak bagi benefit pada Mas Elon kita ni, tak mustahil untuk slowly affected di Twitter and tak lama lagi across all social media platform. Majoriti carmaker besar hari ni dia ada EV division, Toyota, Ford, Volkswagen, and tak lama lagi Twitter akan bagi effect pada carmaker ni semua once Elon Musk own Twitter. Dia tak akan jadi dalam sehari macam tu. Tak. Tapi lambat laun dia akan jadi. Propaganda wujud sampai hari ni. Cuma cara dia berbeza daripada buku teks sejarah kita. Secara keseluruhan, Twitter akan jadi salah satu daripada ekosistem Tesla. Macam contoh Apple, daripada desktop pada iPhone, dan ada iPad, Apple Watch, AirTag, dan semua ni bekerja dekat dalam satu ekosistem yang sama. Yes, kita akan spend big money untuk join ekosistem ni as a user, tapi kita akan invest sebab kita tahu yang this thing bagi kita convenience. Dan inilah yang Elon Musk nak buat sebenarnya, untuk create ekosistem bagi user convenience, and ultimately kita dependent on Tesla in future. Another masalah besar kepada big car maker lain juga, sebab as for now diorang tak offer pun plan yang macam ni punya besar. For now Tesla dah ada for sure kereta lah, and then dia own charging station, solar, space, benda-benda yang berkaitan tu semualah. Maknanya owning Tesla akan bagi korang convenience yang car maker lain tak boleh bagi, tak kira lah secara direct ataupun tidak. So ni yang korang dengar. Apa pula yang korang rasa? Share korang punya pendapat dekat komen kat bawah. And ingat, nasi lemak wajib ada kacang. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video lain nanti. Beli Air Lavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye.